Okey, pengalaman saya trading dalam komuniti smart money daripada tahun 2012, saya dapatilah ramai trader masih bukan lemah, kurang menguasai tentang MM. Dari segi pengiraan mungkin trader ada yang lemah dari segi buat pengiraan, dan mungkin ada trader tak ambil berat tentang faktor-faktor penting dalam risk assessment, penilaian risiko ataupun dalam pengurusan MM. Okey. So dalam smart money ni ada beberapa function lah. Jadi function-function ni function yang penting, input-input yang penting untuk trader kuasai lah. Okey, kat sini ada dua input yang penting, iaitu tentang target margin. Maksudnya berapa target margin yang nak diguna pakai. Okey. Dan yang kedua adalah trading contract information. So daripada setiap kontrak tu, berdasarkan setiap lot berapa dia punya margin, value per point, total expenses dan juga total order serta buy out. Itu sangat-sangat penting. Jadi kalau kata trader nak kuasai pengurusan MM yang baik, kalau boleh kena ambil tahu semua perkara lah, sebagai contoh margin dan juga floating. Floating ni ataupun dipanggil expenses ataupun dipanggil risiko. Risiko dalam tanggung risiko market against kita. Okay, market against kita. So biasa dealer akan against, tapi dealer against bukan dealer against saya saja dealer against, tapi dealer against untuk buat keuntungan lah. Jadi dalam pasaran dia ada conflict of interest. Ada conflict of interest daripada pihak retail dan juga pihak institution. So institution pun nak buat profit, dalam masa yang sama dia nak perlu mengekalkan liquidity dalam banking, dalam banking. Jadi kalau katalah trader nak murah, institution pun nak murah untuk buat profit. So kat situ berlaku interest. Jadi kalau boleh kita nak cari harga yang lagi murah daripada retail, ataupun kita nak cari harga murah daripada market price ataupun dekat kawasan-kawasan dealer. Okay. So yang ni dealer. Okay. Jadi kat sini ada, kita pergi pada risk assessment. Okay. So dekat bawah ni ada kontrak yang berkaitan dengan margin, value per point, total expenses, total order, white out level dan juga balance lah. Jadi kat sini saya tunjuk ada punya peranan dia, apa fungsi ni. Okey, sebagai contoh, kalau katalah equity trader sebanyak $100, okey, berapa target margin use nak diguna pakai? Okey. Mostly pengalaman saya trading daripada trader, retail trader, mostly trader tak ambil berat tentang margin level dan juga margin use. Sebab kita dalam trading based on leverage, penggunaan leverage dan juga margin. Jadi bila business melibatkan leverage bermargin, jadi benda tu totally memang sangat-sangat berisiko. Sangat-sangat berisiko. Jadi trader nak kena tahu apa risiko yang perlu dikawal. Jadi sebelum kita tahu risiko dikawal, target margin use ni perlu ada. Target margin use. Jadi kat sini untuk tahu margin use yang boleh digunakan pakai, so trader nak kena tahu margin level. Okey, trader nak kena tahu margin level. Margin level ni ibarat macam kalau katalah kita menyelam, sebagai seorang penyelam scuba, dia ada tangki. Jadi daripada tangki tu dia ada meter oksigen. Jadi kalau kata scuba punya penyelam tu tak tengok pada meter, senyum dia jauh. akan mengalami masalah defisit oksigen. Jadi kalau kata dia menyelam lama-lama sampai ke bawah, and then dia punya tangki oksigen kosong. Jadi adakah dia boleh naik balik? Tu yang trader nak kena faham. Okay. Jadi kat sini margin level yang saya tengok trader mesti pakai bawah daripada 1000. Ada yang pakai 500, ada yang sampai 300. Sebenarnya exactly bawah daripada 1000 sangat-sangat risiko. Sangat-sangat berisiko. Dan ada trader yang jadi full margin, bila mana full margin level bawah daripada 500. Jadi 500 bawah 500 sangat-sangat berisiko. Jadi kat sini trader hanya perlu drag berapa target margin level yang trader nak guna pakai. Okey, sebagai contoh kat sini saya tunjukkan margin level yang kita nak guna pakai sebanyak 1000%, contoh 1100%. Jadi kat sini SM beritahu margin yang boleh digunakan sebanyak 9.09 sen USD. Jadi kat sini trader dah tahu dah. Okey. Trader dah tahu untuk mengekalkan margin level sebanyak 1100%, hanya margin yang boleh guna sebanyak 9.9 sen saja. Tak boleh lebih daripada yang ni. Jadi kalau lebih, sebagai contoh kalau kata saya kurangkan, so dah lebih kan. So bila mana lebih, margin level dia akan makin lama makin kurang. Lagi kurang margin level, tahap margin penggunaan akan tinggi. Jadi bila tinggi, sangat-sangat berisiko untuk account trader lah. Sangat-sangat berisiko. Jadi saya buat function ni untuk memudahkan trader untuk buat penilaian risiko terlebih dahulu sebelum entry mana-mana dalam pasaran lah. Okay, so kat sini saya tunjukkan katalah 1100 lah. 1100 ataupun lebih kurang dalam area 1000 lah. Jadi selepas trader dah
dah set margin level yang nak diguna pakai dan trader dapat tahu margin yang boleh diguna pakai sebanyak $9.25. Jadi seterusnya kita pergi kepada function yang bawah, function yang bawah iaitu contract information untuk second step. Okay. So kat sini ada contract size, ada micro, mini dan juga standard. Okay. Jadi setiap contract size sangat-sangat berbeza dia punya peranan dia lah, sangat-sangat berbeza. Jadi untuk retail punya market, broker biasa akan provide 3 jenis account. 3 jenis account iaitu micro, mini dan juga standard. Tapi ada setengah broker dia tak provide pada tiga-tiga, dia provide standard saja. Ada setengah broker dia tak provide standard, dia provide mini dan juga micro. Tapi biasanya standard memang ada lah, biasa standard kena ada. Dan ada broker dia just provide standard saja. Mini, micro tak ada. Jadi trader nak kena buat pemilihan broker yang sesuai dengan trader. Okey. Okey, ada trader tanya margin level berapa yang terbaik. Nanti saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan satu persatu. Okey. So kat sini sebagai contoh saya tak nak cerita tentang yang besar-besar. Jadi kalau kata cerita tentang besar-besar, unlogical lah. Unlogical. Dengan modal, katalah modal 100, tiba-tiba nak buka account standard, tak sesuai. Nanti saya akan beritahu kenapa. Okey. Sebagai contoh kat sini saya letak kontrak size 100,000, 1,000, okey. 1,000 kontrak. So maksudnya 1,000 ni account micro lah, micro. So ni penggunaan leverage. So leverage boleh setting dekat setiap account. Maknanya setiap account tu trader boleh setting terpulang sama ada nak 500, 800, 1,000 ataupun 100. Jadi leverage ni merupakan satu tools capabilities yang trader boleh guna dengan sebaik mungkin. Kalau kata trader mahir untuk guna leverage ni, trader faham fungsi leverage ni, trader boleh manipulatekan leverage ni untuk buat keuntungan yang lebih baik. Okey, lebih baik lagi. Jadi leverage ni sangat-sangat membantu dari segi emosi bagi trader baru. Jadi kalau kata nak tahu macam mana sangat-sangat bantu, so dalam grup komuniti SM akan ajarlah lebih detail lagi. Lebih detail macam mana nak gunakan leverage dengan lebih optimum. Lebih optimum dan lebih orang kata lebih baik lagi, kan? Okey, so kat sini katalah leverage saya letak 200 and then apa yang perlu saya buat letak lot size. Okey, contoh katalah saya ambil lot 0.01. Jadi kat sini lot 0.01, so trader dah dapat tahu kat sini dia punya margin ataupun cost bagi lot 0.01 lebih kurang dalam 5 sen. 5 sen. Dan value per point lebih kurang dalam 0.0001 dolar per point. Okey, per point. Jadi bila mana trader dah tahu dua perkara ni, baru trader boleh tahu total expenses dan juga total order serta YR level. Jadi sebagai contoh kat sini, bagaimana untuk dapatkan total order kat sini? Okey, so dengan SM bagi tahu 185 order. Jadi kat sini macam mana boleh kita dapat 185 order? So margin yang boleh kita guna pakai sebanyak $9.25. Jadi daripada $9.25 ni kita bahagikan dengan margin dengan dia punya cost, kita akan dapat $185. 185 order. Okey, boleh faham? Boleh dapat? Boleh dapat? Jadi kat sini sebagai contoh saya tunjuk pengiraan 9.25 margin use yang boleh digunakan pakai untuk maintain 1,000 point. 1,000 point. 1,000%. So $9.25 bahagikan dengan dia punya margin. Okey. 0.05. So lebih kurang dalam 185 order. Maksud dengan lot 0.01 ni trader boleh buka order sebanyak 185 order. Sikit ke banyak? Banyak kan? Banyak cikgu, banyak. Sangat banyak. Jadi kenapa dalam SM menekankan total order? Trader kena tahu total order. Sebab bila mana trader tahu dengan lot 0.01 trader boleh buka 185 order. Jadi trader boleh distribute order pada harga yang betul-betul terbaik. Pada harga yang betul-betul terbaik. Sebagai contoh macam ni saya tunjuk contoh supaya trader boleh nampak dengan jelas lah. Okey, saya tunjukkan jelas supaya trader boleh nampak. Okey. Katalah price kat bawah. Okey. Retail nampak harga murah kat sini. Harga semasa murah. Tapi dalam smart money kita dapat tahu dia punya area, the best price dekat bawah. Kat bawah. Jadi kat sini retail nampak harga murah. So retail pun masuk buy. Jadi bila mana trader retail masuk buy, apa yang berlaku? Price akan turun lagi. Kenapa price turun lagi? Ada dalam modul webinar yang lagi satu lah. Nanti kalau boleh cuba join.
Jadi bila mana retail masuk order buy dan price turun lagi, jadi kita dah tahu ada 185 order. So kat sini trader boleh distributekan order kan. Mungkin dekat area sini masuk 10, contoh 10 order. And so bila mana price against lagi, buat harga yang lagi murah, jadi kita akan dapat harga yang lagi best. Contohnya. So kat sini masuk lebih kurang dalam 50 order. Mana kat sini trader hanya guna risiko 10, sebagai contoh sini risiko. Dan reward lebih kurang dalam 50 contoh kat sini. Jadi bila mana price dah sampai harga betul-betul lowest dan dealer perlu markup balik semula. Jadi bila mana dealer markup balik semula, so trader boleh profit, overall akan profit lah. That's why kita perlu tahu berapa jumlah total order. Jadi trader bila nampak total order banyak ni, so trader boleh buat pengagihan order pada satu-satu price. Jadi mana dekat mana harga yang paling baik masuk order. Harga yang paling baik masuk order. Okey, nampak tak? Faham tak? Boleh dapat? Kenapa kita perlu tahu total order? Jadi kalau kata trader guna kaedah MM yang biasa, contohnya kalau kata trader ada 100 order contoh, saya buka sini. Okey, kalau kata trader guna kaedah yang normal yang saya nampak lah trader guna, kata daripada 10%. Okey. $100 daripada 10% daripada $100. So lebih kurang $10 trader boleh guna. Okey, $10. Jadi bila guna $10 dan trader set, okey, nak tanggung risiko lebih kurang dalam katalah $200. Kalau katalah market against $200 pula, 200 point. 200 point. Jadi trader retail biasanya akan bahagi dengan 200 point. Jadi trader awal-awal dah masuk 5 sen, lot 5 sen kat sini. Okay. Jadi bila mana trader retail masuk 5 sen, okay, masuk 5 sen. Jadi dealer against, dan bila mana dealer against, price turun, kena SL, so trader dah totally rugi $10. Jadi cara penggunaan MM yang macam tu bukan tak bagus, cuma tak lebih fleksibel. Tak lebih fleksibel. Jadi cara penggunaan MM macam ni, trader lebih kepada orang kata menyerah lah, menyerah. Jadi dalam trading kita tak boleh terus menyerah lah, menyerahkan order pada trader. And jadi kalau kata buka 0.05 kena SL baru price naik. Pernah perasan tak jadi macam tu? Bila kena SL price naik balik. Selalu Selalu lah. Selalu. Jadi untuk tahu kenapa price against retail, kalau boleh cuba join webinar, webinar modul yang pertama tu. Sebab webinar tu sangat-sangat penting. Jadi bila mana trader faham webinar modul yang pertama, webinar yang lagi satu, bila trader faham, so trader akan lebih aware lagi. Lebih aware dalam pasaran. Okay. Jadi sekarang ni trader dah faham total order. So kat sini bahagian whiteout level. Okay, setiap leverage dia ada whiteout level masing-masing. Sebagai contoh kalau kata leverage 200 lot 0.01, dia punya whiteout level ataupun tahap ketahanan margin ataupun tahap ketahanan cost tu lebih kurang dalam 500 point. Macam mana boleh dapat 500 point? So cost bahagi dengan value per point. Jadi maknanya kalau kata cost untuk lot 0.01, cost dia lebih kurang dalam 5 sen, bahagi dengan value per point 0.001. Jadi tahap ketahanan untuk hilang satu cost ni, untuk hilang margin ni, untuk hilang cost ni, lebih kurang dalam 500 point. 500 point. Jadi kat sini dah boleh dapat gambaran dah. Untuk leverage 200, trader perlu entry lebih daripada 500 point kalau nak selamat. Untuk tahan floating. Untuk tahan dia punya margin ni, 500 point. Jadi kalau kata trader trading sebelum-sebelum ni, saya perasan ada trader yang entry, market belum against banyak, contohnya baru against lebih kurang 10 point, layer lagi. Against 10 point, layer lagi. Against 10 point, layer lagi. Jadi kalau katalah baru against, dealer baru against 10 point, trader dah layer. So kat situ dah membuatkan trader punya cara trading lebih pada overtrade. Okay. Jadi kalau kata dah awal-awal dah overtrade bawah daripada 500 point, jadi maknanya risiko sangat-sangat tinggi ya, sangat-sangat tinggi. Okey. Jadi kalau kata contoh kat sini saya tukar leverage kepada 500. Tukar pada 500. So dia punya whiteout level akan berubah, lot yang sama, 0.01. So whiteout level lebih kurang dalam 200 point. Jadi bila mana market against 200 point, so margin hilang. Margin hilang, cost tu hilang lah. Dah masuk dalam market pasaran. That's why penggunaan leverage yang penting. Trader kena pastikan penggunaan leverage sesuai dalam pasaran. Jadi kalau katalah 200, 500. Tapi kalau katalah saya ambil 1000, contoh trader guna 1000 point.
So berapa tahap pertahanan margin? 100 point ataupun lebih kurang 10 pip. Jadi bila mana market against 10 pip ataupun 100 point, margin dah hilang. So bila margin dah hilang, dia akan mula tarik equity. So selepas daripada 100 point, so equity trader akan ditarik dengan lebih cepat. So kena careful bila mana involve dalam financial yang melibatkan margin dan juga produk leverage. Okay. Jadi penggunaan leverage ni kalau boleh kena sesuai lah. Okay. Kena sesuai. Okay, itu berkaitan dengan whiteout level. Jadi seterusnya total expenses. So tahap pembelanjaan trader. So dalam market kan, ada dua jenis expenses yang terlibat dalam pasaran kan. Bila mana trader masuk order buy ataupun order sell. So dia akan ada terlibat dua cost. Pertama, okay, dua jenis cost. Okay, yang pertama cost margin ataupun margin lah, cost ataupun margin bagi setiap lot. Okay. Dan yang kedua cost floating. Cost floating. Jadi kalau ikutkan dalam trading ada dua cost. Jadi trader biasanya mostly retail akan fokus pada cost floating. Cost margin dia tak ambil tahu. Cost margin. Jadi cost margin ni berkaitan dengan margin lah. Okay. Cost floating berkaitan dengan value per point kali dengan berapa market against. Okay. Jadi kat sini sebagai contoh, kalau katalah trader buka lot 0.01 sebanyak 185 order, so total cost akan jadi lebih kurang dalam 9.25. Jadi saya cuba darab ke sini supaya trader boleh nampak. 185 order kali dengan dia punya cost dia 0.05. So lebih kurang dalam margin dia 9.25, sama kan? So dia punya cost dia lebih kurang dalam 9.25. Okey, 9.25 USD. So floating pula. Okey, katalah trader buka lot yang sama sebanyak 185 order kali dengan ni. Okey, kita tengok Jadi dia punya value per point 0.001 kali dengan 185 darab dengan 500 point. Sebab untuk untuk leverage 200, ketahanan floating dia lebih kurang 500 point lah. Kali dengan 500 point. So dia punya value pun lebih kurang dalam 9.25. Okey. 9.25. Jadi total cost expenses okay, expenses lebih kurang dalam berapa? 9.25 plus dengan 9.25. 9.25. So lebih kurang dalam berapa? So ni total expenses. Okay. USD. So kalau kata trader lihat kat sini, dengan SM bantu trader dapat tahu maklumat dengan lebih cepat lah. So total expenses lebih kurang dalam 18.5. So kalau katalah dalam bentuk persen, 18.5 dolar bahagi dengan 100 lebih kurang dalam 18.5%. Jadi kalau ikutkan 18.5% hampir kepada 20%. So maksudnya kat situ account tu jenis high risk. Cara trading high risk lah. High risk. Okay, ada trader tanya tadi Trader tanya tadi berapa margin level yang terbaik. So dekat sini bawah 1000 status dia dalam keadaan high risk. Kenapa high risk? Sebab dia hampir kepada 20%. Jadi kalau kata saya tukar kepada 1,500, okey, 1,500, okey, 1,600. Saya drag lot yang sama, medium risk. Kenapa medium risk? Sebab total expenses dia lebih kurang dalam 12.5%, bawah daripada 15%. Jadi dia medium risk. Untuk 1,500 ke atas lah. Tapi kalau kata 2,000 ke atas, okey, 2,000 ke atas, so kat sini lebih kepada low risk. Kenapa low risk? Sebab below daripada 10%. Kalau betul-betul nak super low risk, kena 5% lah. Okey, boleh nampak? Boleh nampak setakat ni fungsi untuk risk assessment dalam membantu trader menilai tahap risiko dalam equity. Boleh ya? Boleh. Jadi banyak bantu trader lah. Banyak bantu trader trading dengan lebih baik. Jadi trader boleh urus capital, urus capital ataupun equity dengan lebih baik. Dan jadi start trading lagi seperti sebelum ni. Kalau kata ada 10%, kalau kata ada 100 dolar darab dengan 10%, $10. Jadi $10 bahagi dengan 200 point untuk SL. So 5 sen. So trader pun masuk 5 sen. Jadi bila mana trader masuk 5 sen, market again 200 point, $10 tu dah automatik hilang. Okey, automatik hilang. Jadi trading urus MM macam ni kurang fleksibel lah, kurang fleksibel. Jadi lagi satu urus macam ni lebih kepada kita hantarlah, biarlah market market again 200, kena SL $10 je rugi. Tapi kalau kata market naik, trader untung. Tapi kena ingat dalam market
dealer main peranan dalam market. Sangat-sangat penting. Dealer main peranan besar dalam pasaran. Jadi kalau katalah 200 poin ni sangat-sangat mudah kena. Okay. So kena hati-hati penggunaan risiko ataupun pengurusan risiko equity dengan cara macam ni lah. Kena hati-hati. Okay, semua boleh dapat? Boleh go. Okay, ini kalau katalah saya letak 2,000%. So total order untuk Econ Micro boleh buka 92 order. Jadi trader boleh urus dengan baik. Tapi kalau katalah saya letak saya guna Econ Standard, lot yang paling kecil sama juga. Berapa jumlah order yang boleh buka? $1. Satu order saja. Lot 001. Tapi kalau kata 1,500, saya letak 1,500. Berapa jumlah order boleh buka? Satu juga. Tu juga. Tak boleh lebih. Tapi kalau kata saya letak 1,000, berapa jumlah order boleh buka? 2. Itu pun dah high risk. Tapi saya pelik ada trader deposit 100 tapi buka terus lot 50 sen. Macam mana tu? Kalau ikutkan kat sini lot 1 sen. Cuba buka lot 50 sen. 50 sen. Boleh buka tak? Kalau ikutkan tak boleh. That's why bila mana trader tiada sistem yang boleh bantu trader untuk tahu tahap order berapa. Jadi trader akan sentiasa rugi lah. Sentiasa rugi. Rugi yang cepat. Okay, boleh nampak? Jadi kalau Boleh, katalah kita compare kan, dengan modal 100, dengan modal 100, okey, ni modal, okey. Dikomparekan dengan size lot yang kita nak buka, lot 100,000 kontrak. 100,000. Rasanya padan tak kat sini? Tak. Sesuai tak? Tak. Tak sesuai. Memang tak sesuai. Jadi that's why trader cepat rugi dalam pasaran. Jadi kalau katalah tukar kontrak 100 dengan 10,000 kontrak. Modal 100 dengan kontrak 10,000 mini pun masih tak sesuai. Kalau untuk mini pun paling cantik 1,000. 1,000. Tapi kalau kata trader mahir 100 boleh juga kan. Tapi bagi saya pengalaman saya tak sesuai lah, bukan rasa, memang tak sesuai. Dia punya nisbah dia sangat-sangat jauh. Kalau katalah 100 dengan 1,000 kontrak sesuai tak? Sesuai. Hampir Sesuai je. Sesuai. Jadi kalau kata trader ada pengalaman mencari harga murah ataupun trader ada pengalaman dari segi price action ataupun dari segi kawasan yang lebih baik kan. So dengan modal 100 ni boleh dengan Econ Standard. Tapi sangat-sangat berisiko kan. Jadi kalau boleh untuk trader baru 3 bulan jangan terus kepada standard. Itu suggestion daripada saya lah. Sebab pengalaman saya kerja dalam broker, modal 100 pergi ke Econ Standard memang sangat-sangat berisiko. Okey? Boleh faham? Kalau 1,000 ke cikgu? Macam mana? Kalau 1,000. 1,000 standard, kalau mahir tak ada masalah. Saya risau ada yang tak mahir. Sebab ada trader yang deposit 10k USD pun kan, kalau ikutkan dah sesuai tapi mungkin dia tak ada kemahiran trader tu, deposit 10,000 USD, dia tak ada kemahiran. 10,000 ni 5 hari hilang. Wow. 5 hari. Bagi saya tak perlu guna 10,000. Dia guna $1,000 pergi ke Econ Micro pun boleh buat 10,000 balik. Boleh buat 10,000 balik. Jadi kat sini trader kena wise lah, kena buat pemilihan yang lebih baik lagi. Lebih baik. Okey boleh nampak Faham. Jadi sebagai contoh kalau kata kat sini saya patah balik pada Econ Micro contohnya. Okey. Kalau tengok kat sini, kalau kata kita nak mengekalkan 1,000%, so margin yang boleh diguna sebanyak 9.42, tak boleh lebih. Tapi kalau kurang lebih better lah, 9.42. Jadi kat sini total expenses lebih kurang dalam 18%. Jadi kalau katalah trader buka lot 0.01 sebanyak 188 order pada harga serentak, kan, dan market against 500 point. Against maksudnya lawan lah, bertentangan berlawanan dengan order trader. Kalau kata trader masuk order sell, price naik lagi 500 point contoh. Maksudnya floating. Jadi bila mana trader punya floating 500 point dan trader close, so baki trader boleh nampak kat sini. Baki yang hilang. Jadi trader dah boleh nampak dia punya perancangan. Okey. Okey, jelas ah? Right, go. Okey, so ni bahagian risk assessment lah. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian heat map Okey. Jadi untuk soalan ni yang version 6, kita lebih kepada melihat pada value dalaman, value mata wang tu sendiri. Value base berbanding dengan value code. Kita nak comparekan antara base dengan code. Jadi mostly konsep yang ISM bawa adalah lebih kepada penggunaan percentage. Dia punya valuation, nilai dalaman mata wang base tu sendiri dengan code.
Jadi kat sini kalau kata trader lihat kat sini ada BQ. So B ni merujuk pada base, mata wang base. Mata wang yang di hadapan. Sebagai contoh kalau kata trader ada yang baru, plan. So dalam trading exactly mata wang wujud secara individual. Tapi bila mana dah masuk market kan, melibatkan dua negara, so dia akan bergerak secara berpasangan. So kalau katalah bergerak secara pasangan, so biasanya apa ni dia akan wujud sebagai contoh macam ni lah, Euro USD. Tapi kalau secara individu daripada Euro USD punya mata wang, GBP mata wang, Audi dan lain-lain. Ataupun 8 mata wang utama lah. Jadi bila mana terlibat dalam apa ni faktor ekonomi, export import, so nilai pasangan tu perlu ada untuk dapatkan imbangan dari segi nilai value ekonomi lah. Okay. Okay. Jadi kat sini mata wang bahagian depan ni dipanggil base. Okay. So Euro adalah base. Manakala USD dia punya code. Okay. So saya harap trader boleh faham lah. Jadi senarai mata wang di bawah ni merupakan base. Dan senarai mata wang melintang ni lebih kepada code. Dia punya belakang. Okay. Jadi kat sini kalau katalah trader lihat kat sini, okay, dalam SM untuk asset class ni kita biasanya trader SM akan guna untuk melihat keadaan keseluruhan market. Sama ada potential ataupun tak ada. Sama ada market dalam keadaan sideways, mostly sideways ataupun mostly pada trending sell, trending buy ataupun trending sell. Jadi kat sini ada tiga ada tiga apa ni kategori untuk trader tahu. So warna biru ni merujuk pada buy, Baik. kuning merujuk pada sideways. Makna value antara base dengan code tu, dia punya value dalaman dia tu hampir sama. 50-50 dia tengah-tengah. Tengah-tengah. Jadi kat sini sideways, kuning sideways. Manakala merah fokus pada sell. Jadi kalau kita lihat pada sini market lebih kepada buy lah, tapi kalau buy pun kita nampak kat sini dia lebih kepada digital currency. Okay. Lebih kepada digital currency lah. Mostly buy. Tapi kalau kata dari segi currency, market currency lebih kepada sideways. Kalau kata trader lihat kat sini, market untuk currency ataupun money market lebih kepada sideways. Jadi kalau kata untuk trade malam ni, untuk currency sangat-sangat berisiko. Sebab apa? Mostly dia warna kuning. Value antara base dengan code tu sama level. Hampir sama level. So sangat-sangat tak sesuai untuk trade mata wang yang berkaitan dengan Euro, GBP, Audi, New Zealand, Kanada dan CHF. Tapi kalau kata kita merujuk pada USD punya blok, base versus dengan USD. Sebagai contoh macam ni, Euro USD. So Euro USD warna biru. Kita boleh fokus pada buy. Tapi perlu ingat, kat sini nilai dalam bentuk persen. Jadi Euro berbanding dengan USD, Euro USD, dia punya value semasa dia adalah 37%. Maksudnya value dia punya Euro dengan USD 37%. Jadi kalau kata trader buy sekarang, Euro, walaupun dia tengah murah, trader buy sekarang, risiko yang perlu tanggung sebanyak 37%. Maksudnya dia boleh turun lagi sebanyak 37%. Okey, boleh nampak tak? Boleh. Sama juga dengan GBP. GBP USD. So sekarang ni dia punya value GBP berbanding USD. Yang ni. Okay. GBP berbanding dengan USD. Okay. So value dia 35%. Dia dah murah. Tapi kalau katalah trader masuk buy, so tanggung risiko sebanyak 35%. Kenapa kena tanggung risiko sebanyak 35%? Sebab kita nak buy seboleh-bolehnya dalam keadaan under value. Maksudnya bawah daripada 10% ataupun 0%. Kalau dapat 0% sesuai lah. Maksudnya kita dapat entry GBP lebih murah berbanding USD. Tapi kalau kata kita masuk dalam 35%, sangat-sangat berisiko. So SM untuk bahagian heatmap ni trader boleh nampak dengan lebih jelas lah. Dengan lebih jelas keadaan-keadaan market. Okay. So far boleh nampak untuk cara mencari buy. So kalau kata untuk mencari sell pun, kalau katalah kita lihat kat sini, USD Euro. So USD Euro, kita dah boleh mula sell. Tapi dalam market dia tak ada USD Euro. Dia ada Euro USD. So kita tengok Euro USD. Euro USD 37. So kalau masuk buy, kena tanggung risiko sebanyak 37%. Jadi kat sini trader boleh buat decision lah, sama ada sanggup tanggung risiko 37% ataupun nak kurangkan lagi. Kurangkan lagi. Okay. Boleh nampak? Okay, so kita pergi pada bahagian sideways. Contoh sideways. Euro GBP. So 50%, 51%. Euro GBP 52%. Maksudnya value Euro berbanding dengan GBP semasa sama level. Jadi kalau kata trader buy ataupun sell boleh mengambil potential rugi. Sama ada buy boleh rugi, sell pun boleh rugi.
Jadi keadaan macam ni bagi saya tak masuk lah. Saya tak masuk. So kalau katalah kita lihat pun dekat sini money market ataupun forex exchange lebih kepada sideway kuning. Melainkan crypto lah. So cryptocurrency fokus pada buy. Okey, jelas untuk ni? Jelas. Yang lain boleh jelaskan? Okey, ada trader tanya, kuning sideway. Okey, 30% New Zealand USD. Potensi harga murah. Okey, kita tengok New Zealand USD ya. So New Zealand USD. So kalau katalah kita lihat kat sini, New Zealand dengan USD. So mana risiko 30%? Maksudnya tak tinggi berbanding dengan Euro USD. So Euro USD sangat tinggilah 36. So ni 30%. Jadi New Zealand USD risiko dia yang perlu tanggung sebanyak 30%. So trader boleh buat pemilihan yang lebih baik. Sama ada Euro USD nak masuk dulu ke ataupun NZD USD. So kalau kata kat sini, kita lihat pada NZD USD lah. So trader boleh fokus pada NZD USD dulu. Okey, boleh nampak tak? Boleh go. So saya harap trader boleh faham untuk heat map ni. Jelas tak? Berapa persen tahap kefahaman untuk heat map? 90%. Berapa persen tahap kefahaman daripada 0 to 100%? 90. Variation boleh lah. Okey. Keluar sell pula sama juga. Okey, kalau sell, okey kita tengok kat sini. Yang mana boleh sell? Okey, kita cari. Kalau ikutkan, kalau katalah macam ni, kita tengok sini sell. Okey. Saya padam dulu. Kalau ikutkan sini sell. Okey, so sekarang kita tengok balik. So USD Euro. Okey, USD Euro. Kalau USD Euro kita sell, tapi dalam market dia tak ada USD Euro. Mostly broker provide Euro USD. So kita rujuk balik pada ni. So Euro USD buy lah. Okey, boleh nampak? Buy. So sama juga sini. Euro USD GBP. So dalam market dia tak ada USD GBP. Dia tak ada macam ni Dia tak ada USD GBP. Ya. Dalam market dia tak ada USD GBP. Tapi yang ada GBP USD. Jadi JP USD kita rujuk kepada sini lah. JP USD. So JP USD buy. Okay. So sama juga dengan Audi. USD Audi. So USD Audi kita sell. Tapi dalam market dia ada Audi USD. So Audi USD kita fokus pada buy. So mana NZD USD pun fokus pada buy. USD Kanada, okay kita tengok sini. USD versus dengan Kanada. So sekarang ni 61. So USD Kanada kita boleh sell. Okay. Check, kita nampak ada hint untuk sell lah. So USD Kanada 61%. Dia punya nilai dia semasa. Mana USD berbanding Kanada 61%. Dia punya value dia. Jadi kalau boleh kita nak cari sell dekat area 100%. 100%. Maksudnya USD punya value terlalu mahal. Terlalu mahal. Maksudnya 100%. Jadi kalau katalah USD Kanada nilai dia 61%, boleh tak kita sell sekarang? Tak boleh. Tak boleh kan? Sebab apa? Berapa jarak lagi yang untuk capai USD tu capai 100% supaya 39. dia over value. Lebih kurang dalam 39%. Maksudnya USD Kanada ni boleh naik lagi. Sebagai contoh macam ni. Okey, saya tunjuk contoh. Okey. Sekarang ni USD Kanada price tengah naik, okey. So ni USD Kanada. So value semasa dia 61%. 61%. Jadi kita nak cari sell dalam keadaan 100%. So maknanya price ada lagi atas, ada yang lagi murah, okey. Sorry, ada yang lagi mahal. Okey. Jadi maknanya dekat sini, sini kawasan semasa dia. Okey. So ni sebagai contoh sini adalah kawasan 100%. Maksudnya USD over value. So sini kawasan 100%. Okey. Jadi kalau katalah trader sell sini, berapa risiko kena tanggung? So mana kat sini trader perlu tanggung risiko 39. 39%. 39%. Jadi sanggup tak tanggung risiko? Tinggi. Tinggi, sangat-sangat tinggi. Jadi macam mana trader nak kawal risiko? So 39 bahagi dengan 2. So kita cuba cari risiko yang paling rendah. So mana kita akan cuba masuk dekat area sini. 50%. 50%. Mana risiko yang perlu ditanggung berapa persen jarak sini? Berapa persen? 17. 17%, lebih kurang dalam 17% lah. So mana risiko yang perlu tanggung tak tinggi. Okey, boleh dapat? Jelas tak? Jelas. Okay. Okey, ada trader tanya, Muhammad Sobri, Ripple boleh buy? So kita tengok Ripple. SRP. Okey.
SRP USD 22%. Masih ada lagi risiko 21%. So kalau kata nak buy, cari buy bawah lagi lah. So macam mana nak cari buy bawah lagi, itu nanti saya akan guide trader untuk dapatkan apa ni, keadaan market yang boleh buy. Okay, boleh nampak? Boleh cikgu. So ni bahagian heat map. Okay, so heat map boleh bantu trader untuk sekali pandang. Sekali pandang sama ada market malam ni okey ataupun tak okey. Okay, so ni bahagian untuk heat map lah. Okay. So kita ada bahagian central bank. Okay, bahagian central bank ni dia lebih kepada value untuk jangka masa panjang. Dia punya value dalaman mata wang tu untuk jangka masa panjang. Jadi setiap paras value tu biasanya sangat-sangat penting untuk central bank ambil keputusan sama ada perlu QE, kawal interest rate ataupun tindakan yang lain lah. Tindakan yang lain. Okay, sebagai contoh kat sini trader perasan dekat sini ada triple X versus dengan USD. Triple X versus USD. Dekat sini, trader perasan. So maksudnya triple X ni maksudnya merujuk pada base lah. Base. Ini merujuk pada code. Maksudnya trader nak beli triple X dengan menggunakan USD. Dengan menggunakan USD. Membeli base menggunakan USD. So di bawah ni kita ada ada 8 base. So kat sini kita ada Euro, ada GBP, sorry ada 7. Sini ada Audi, New Zealand, Kanada dengan CHF dan juga Japan. So kita nak membeli base dengan menggunakan USD. So kalau kata trader lihat dekat sini, banyak-banyak base mana yang sepatutnya kita boleh fokus untuk buy, untuk long term, untuk long term. New Zealand. So semua dapat jawapan yang sama, New Zealand. Kenapa New Zealand? Sebab New Zealand punya value lebih murah berbanding mata wang lain. Maksudnya kat sini, satu New Zealand hanya memerlukan 0.70. So lebih murah, lebih murah berbanding mata wang lain. Jadi apa yang trader perlu buat, NZD/USD ni boleh fokus pada buy. Jadi maksudnya sama ada intraday ataupun swing, bila mana price turun, cari buy. Intraday ataupun swing, turun cari buy. Kenapa perlu cari buy? Sebab kat sini dia ada satu level di mana boundaries lah, dia punya level di mana price sukar untuk turun bawah daripada ni. Yang ni, level yang paling terakhir yang ni lah. Cara putus-putus. Tak boleh turun daripada bawah ni. Jadi kalau kata price turun juga daripada bawah ni, so central bank akan cuba ambil take action lah. Dan apa yang perlu buat untuk apa ni, naikkan balik dia punya nilai ni. So kalau kata trader lihat kat sini, kenapa kat sini price perlu naik balik, tendang balik. Kalau kata price turun, dia perlu tendang balik. So dia ada efek pada GDP setiap negara lah. GDP setiap negara. So sebagai contoh kat sini, kalau kata trader lihat sekarang ni, untuk dapatkan satu New Zealand hanya memerlukan 0.7. Okay. Kalau kata price turun dekat sini, so nilai dia sebagai contoh, satu NZD satu NZD sebagai contoh, nilai dia 0.50 USD. So apa masuk kat sini? So masuk kat sini, USD terlalu strong. Jadi USD terlalu strong, terlalu mengukuh. Terlalu mahal. Terlalu mahal. Terlalu mahal. Maksudnya hanya memerlukan 5% USD boleh dapatkan satu New Zealand. Jadi bila mana USD terlalu mahal, terlalu mengukuh, so dia akan efek kepada export import. Export import negara tu, negara USD lah. Jadi secara automatik orang tak ramai beli barang daripada US. Kurang beli. Jadi bila aktiviti export untuk US berkurang, so dia akan efek pada GDP. Efek pada GDP. So bila mana GDP merosot, apa yang berlaku? USD akan lemah semula lah. Betul kan? Setuju tak? Setuju. Bila mana price turun sini, untuk long term dia akan naik balik. Slow naik. Okay? That's why untuk NZD USD ni kita fokus pada buy. Turun cari buy, turun cari buy. Sama ada intraday ataupun swing ataupun mid swing secara mingguan atau bulanan. Bila mana price turun, cari buy. Turun, cari buy. Jadi price dia akan macam ni, turun, dia naik kejap. Kalau kata turun balik, cari buy balik, dia naik balik. Turun, cari buy, naik balik. Okay, boleh? Boleh nampak? Faham. Jadi kalau katalah trader yang ada capital dah nampak, katalah kedudukan ni berada dekat area sini, contoh. Trader dah buy. So trader dah ada potensi untuk hold balik. Okay, jelas tak? Jelas. So penggunaan central bank ni trader boleh nampak dengan lebih baik lah. Pair mana yang sesuai untuk cari peluang. Okay, untuk jangka masa panjang. Okay, sebagai contoh kat sini saya tunjukkan contoh, ini contoh buy. So saya tunjukkan contoh lain, contohnya NZD. Okay. So NZD kat sini maksudnya kita nak beli base menggunakan New Zealand. Menggunakan New Zealand. Okay.
Jadi sekarang ni kita nak beli base, ada USD, ada Euro, GBP, Audi, Kanada, Seychelles dan juga Japan. Tapi dengan menggunakan New Zealand. Jadi kalau kata kat sini, saya bagi hint lah untuk trader yang nak buat profit. Untuk JP New Zealand ni, boleh cari sell. Boleh cari sell. Jadi bila mana price naik, okay? Bila mana price naik, cari sell. Dan price turun, close. Naik lagi, cari sell. Price turun, close. So kalau kata dapat area dekat area sini, trader dapat sell sini. So trader boleh hold position sampai bawah balik. Okay? Boleh nampak? Boleh. So kalau boleh cuba ambil peluang lah. Ni saya dah bagi hint lah. Dah bagi hint. So dalam market secara intraday, saya akan bagi hint pada trader lah, trader dalam komuniti. Okay, ini bahagian central bank lah. Jadi bila mana price sampai dekat area atas ni, dekat area 2.50, so masuk kat sini mata wang base terlalu murah. Terlalu murah. Jadi murah, dia akan effect balik lah. New Zealand terlalu mahal. Jadi bila New Zealand terlalu mahal, so central bank New Zealand akan buat tindakan untuk melemahkan balik mata wang. So price akan turun balik. So 8 mata wang utama ni dia akan meeting tiap-tiap bulan. Dan bila mana kata price tu sampai dekat boundaries dekat sini, so mereka akan buat tindakan lah, sama ada campur tangan dari segi interest rate untuk jangka masa panjang ataupun QE dan sebagainya lah. Okay. So jelas untuk ni? Jelas. So ni bahagian central bank level. So yang mana dah guna smart money, dia lebih mudah lah untuk nampak market macam mana. Okay, so sekarang ni kita pergi pada asas untuk intraday ataupun swing dalam smart money. So dalam smart money ada 3 elemen yang penting. Okay, ada 3 elemen yang penting. 3 elemen penting. Iaitu pertama ratio, kedua risk factor, risk by block lah, by block, dan juga yang ketiga risk pair, masuk pasangan lah. So kalau kata trader lihat dekat bahagian depan ni, kita ada buy block. So ada block USD, Euro, JPY, Audi, NZD, Kanada hingga Japan. So kita ada ratio dia. Yang kedua kita ada risk factor berdasarkan block, sama juga. So bahagian depan ni lebih kepada block mata wang. So kita kena tahu dulu kedudukan block mata wang tu macam mana, sama ada murah ataupun mahal. Selepas dah nampak dia punya block, baru kita pergi pada spesifik. Lebih detail. Pair mana yang sesuai? Pair mana yang sesuai? Jadi nak pergi pada spesifik, so trader perlu lihat kepada bahagian risk lebih detail lah. Counter trend, block GBP contoh. Tapi itu bagus lah. Tapi bagi harga 3-4 setengah kan. Boleh minta tolong tak? Unmute tu. Jadi kat sini ada 3 elemen, okey, trader nak kena tahu. So kat sini ada ratio by block JVP, ada by block punya risiko, dan juga yang sebelah ni lebih kepada pair lah, pasangan. Block pasangan. Maknanya kita boleh fokus pada lebih spesifik. First kali kita kena tahu dua ni dulu. Lepas dah tahu block, ratio punya block macam mana, dia punya risiko by block macam mana, baru kita boleh pergi pada spesifik. Okey? Boleh nampak So kalau kata untuk bahagian depan ni lebih kepada block saja. Daripada blok yang depan ni. Okay. Jadi kalau katalah kita nak sell ataupun buy, SOP untuk sell atau buy, sebagai contoh kalau katalah saya ambil GBP block. Untuk sell, apa yang trader perlu adalah untuk pastikan ratio ni berada dalam keadaan 10. Okay. Ratio ni mesti dalam keadaan 10. Block ni untuk block GBP mesti dalam keadaan 100%. Dan pair yang kita nak trade sebagai contoh JP New Zealand mesti dalam keadaan 100%. So bila 3 elemen ni ada, so bermaksud mata wang JP New Zealand ni terlalu overprice, over value. That's why bila mana kawasan merah ni kita fokus pada sell. Kalau kata trader lihat kat sini, kita nampak sini kawasan apa? Kawasan sell. So mana dekat atas ni kawasan over value lah. Over value. Okay. Ataupun overprice. Okay. Boleh nampak? So untuk buy pula, okay, manakala untuk buy, perlu fokus pada ratio ni mesti pastikan kosong. RFI block ni, block untuk GBP mesti dalam keadaan kosong. Dan pair yang kita nak trade sebagai contohnya GBP Japan mesti dalam keadaan kosong. Okay. Bila mana keadaan 3 keadaan ni ada, kosong, 0%, 0%. So bermaksud GBP Japan ni berada dalam keadaan under value. Maksudnya terlalu murah. Terlalu murah. That's why bawah daripada 20 ni kawasan under value.
undervalue. Jadi apa yang perlu trader ambil tahu adalah dua keadaan ni saja. Sama ada overvalue ataupun undervalue. Dan sama ada dia dah 10, 100%, 100%, so kita boleh cari sell. Okay. Dan untuk buy kosong, kosong, 0%, baru kita cari buy. Okay, boleh nampak? Boleh faham? Boleh go. Yang lain boleh faham? Okay, jadi dalam market untuk capai apa yang SM nak, kedudukan ataupun keadaan yang SM nak dalam keadaan overvalue dan juga undervalue, sangat-sangat susah untuk market bagi. Sangat-sangat susah. Untuk capai kepada 335 tu kena ada complete lah, 335 tu kena ada. Tapi kalau katalah untuk real situation dalam market, sangat-sangat susah sama ada untuk buy ataupun sell. Jadi apa yang perlu trader pantau adalah sekurang-kurangnya ratio ni mesti dalam keadaan 7. Okay, ratio dalam keadaan 7 dan RFL ni mesti dalam keadaan 70%. Dan pair yang kita trade sebagai contoh JP New Zealand mesti dalam keadaan 70%. Okay, kenapa kita nak ambil dalam keadaan 70%? Sebab untuk latih trader, kawal risiko lebih kurang dalam 30% sebelum dia capai kepada 100%. Okay, boleh nampak? Untuk sell. Ataupun dengan kata lain, ratio ni mesti kena keluar daripada kuning. Keluar daripada kuning. Block punya risiko pun mesti keluar daripada kuning. Dan juga risiko untuk pair pun mesti kena keluar daripada kuning. Sekurang-kurangnya minimal 70%, 70%. Jadi bila mana keadaan tu ada, 70%, 70%, so kita nampak peluang untuk sell tu ada. Jadi apa yang perlu buat, kita kena cari harga murah dekat kawasan 100%. Dekat mana kawasan 100%? Okay? Itu untuk keadaan sell lah. Jadi kalau katalah untuk keadaan buy, minimum paling sekurang-kurangnya mesti dalam keadaan 3, ratio mesti 3, risiko buy block mesti dalam keadaan 30%, dan pair yang kita trade mesti dalam keadaan 30%. Jadi sama juga konsep kita sell. Kenapa kita nak 30%? Sebab kita nak kurangkan risiko. Mana risiko yang perlu tanggung lebih kurang 30%. So nanti bila mana kita dah jumpa keadaan macam ni, so risiko yang perlu kita tanggung 30%. So kita nampak dekat mana kawasan yang lagi baik untuk kita masuk buy. Okay? Boleh nampak? Boleh go. Okay, so sekarang ni saya tunjukkan contoh. Kita pergi bahagian depan. Setelah kita lihat kepada currency ratio dan juga buy block, pair mana yang sesuai untuk kita cari buy ataupun sell? Tak ada kan, sebab mostly price kalau ikut kan kat sini kita tengok market untuk Euro block, JP block dan juga belakang ni berada dalam keadaan sideways. So kalau katalah kita lihat pun yang paling okey USD block. Okay? Sebab apa USD block? Sebab dia dah lebih dia dah ada lebih daripada 7, ni 70%. So kita pergi pada pair dia. Okay? Kita pergi pada pair. So mana kita tahu USD kita dah boleh cari sell. Okay? USD kita boleh cari sell. So kita pergi pada block dia. Okay, kita pergi pada block USD. Okay? So sekarang ni untuk mencari sell, sekurang-kurangnya mesti dalam keadaan 7. Ni 70%, okay? Dan pair yang kita trade mesti dalam keadaan 70%, okay? So kalau katalah kita lihat kat sini, banyak-banyak pair mana yang sesuai untuk kita cari sell? New Zealand, kan? So semua dapat jawapan yang sama, New Zealand? Ya juga semua. So sekarang ni USD New Zealand kita fokus pada sell. Tapi dalam market ada tak USD New Zealand? Tak ada. Dalam broker. Okay. So kalau tak ada, kita kena fokus pada apa? Blok mana? New Zealand USD. Blok NZD. So kita pergi pada blok NZD. Okay, kita pergi pada blok NZD. Jadi sekarang ni kita pergi pada blok NZD, apa yang kita dapat lihat kat sini, 30% kat sini. Okay. 30% kat sini, NZD USD pun dekat sini. So sekarang ni kita tengok sini. Blok punya risiko dengan NZD punya risiko, kalau ikutkan yang mana yang lebih cantik untuk kita buy? Sesuai tak untuk kita buy? Tak sesuai kan? Tak. Even walaupun NZD ni 32%, risiko 30%, tapi kalau katalah ikut kepada blok, masih lagi ada 40%. Jadi kalau kata trader buy sekarang, exactly sebenarnya trader buy dalam keadaan value NZD dalam keadaan 49%. Jadi kalau kata buy sekarang NZD USD, potensial untuk trader tanggung risiko hampir kepada berapa persen? 20%. 50%. Hampir kepada 50%. Jadi maknanya kalau katalah kita pergi pada NZD USD, okay, kita pergi pada NZD USD. Kalau kata trader tengok pada NZD USD, okay,
So price dah bawah ni. Nampak tak perasan? Ni kawasan support. So trader yang masuk buy sini berkemungkinan sangkut lah, sangkut. Okay. Berkemungkinan sangkut. Tapi biasanya sangkut lah sebab saya tengok candle ni pun saya dah tahu dah. So trader yang masuk dekat sini pun trader dah sangkut. So kat sini trader yang entry kat sini pun kemungkinan akan sangkut juga. Kenapa kita sangkut? Sebab kalau katalah trader lihat kepada NZD punya block, value dia baru 50%. Oh 50% dia punya value. Jadi maksudnya ada lagi risiko untuk dia buat harga murah lagi. Murah lagi. So ni dia punya harga semasa, ada risiko ada harga yang lagi murah untuk dia turun lagi. Jadi macam mana tahu? So trader boleh pergi kepada risk management, klik kepada New Zealand USD dan klik calculate. So kalau katalah kita lihat kepada ni untuk buy kosong level, disebabkan kita nak buy dalam keadaan kosong level. So dia ada potensi turun lebih kurang dalam 1129 point lagi. Okey. Jadi dekat mana kawasan dia? Dekat mana kawasan dia? Jauh lagi. Bawah. Bawah lagi. 1129 dekat area sini. Okey. Jadi sekarang ni trader nak kena faham, okey, nilai kosong level ni yang kita dapat ni datang daripada mana? So trader kena rujuk balik sama ada block ataupun pair. Okey, antara block ataupun pair. Block ataupun pair. Jadi untuk NZD USD ni kita nak cari buy. Okey. So kita tengok antara block dengan buy yang mana masih lagi tinggi risiko untuk dicapai ke kosong. Yang mana masih jauh lagi? Block RFL. Block kan, RFL kan. Jadi maknanya 1129 ni kita merujuk pada block. Okay? Oh. Merujuk pada block. Nilai block tu sendiri. Maknanya kat sini. Maknanya kat sini dia punya value dia dalam keadaan 49%. 49%. Okay. So di bawah ni akan jadi berapa persen? 41. 51. Okay, 0%. Kosong. Jadi tengah dia berapa persen? So tarik Fibo, kita nak cari dia tengah. 24. So kita tarik Fibo. So tengah dia lebih kurang sini. So 49 bahagi dengan 2 berapa persen? 24. Lebih kurang dalam 24%. Okey, jadi saya adjust sikit bagi trader boleh nampak. Fix scale. Okey. Okey, saya adjust sikit kat sini. So kalau kata trader lihat kat sini, so sini 24%, sini 49, sini 0%. Okey. So tengah dia lebih kurang dalam 24%. So sekarang ni sama ada dekat 49 dengan 24%, yang mana yang lebih better untuk trader masuk dalam keadaan risiko yang paling rendah? 29. 24. 24. Jadi kalau kata nak masuk sini, bukan tak boleh masuk. Risiko sangat-sangat tinggi lah. So better kita cari dekat area bawah ni. Kalau dapat entry dalam keadaan bawah ni, 24. So risiko lagi rendah lah, 24%. So bila mana dah sampai ke 24%, bawah daripada 24%, maksudnya dekat area sini, okay. Maksudnya dekat area bawah ni, daripada sini sampai sini, so dia dah masuk kawasan biru, under value. Maknanya bawah ni kawasan value NZD murah berbanding dengan USD. So kawasan ni lah sesuai untuk kita buy, bukan kawasan support sini kita buy. Okay, clear tak? Clear. So inilah cara untuk mencari harga murah dalam pasaran. Okay, clear setakat ni? Clear go. Clear. Jadi kalau kata trader nak buy dekat kawasan support, biasa kawasan support ni kawasan yang berisiko. Sebab kita tak tahu sama ada kawasan support ni value mata wang dia tu macam mana. Jadi dengan smart money dia bantu trader tahu value semasa mata wang NZD berbanding dengan USD. So value dia exactly lebih kurang dalam 49%. Jadi kalau kata kita tengok value NZD baru 49%, adakah kita nak buy di sini? Sangat-sangat berisiko. Jadi trader kena tanya diri sendiri lah, sama ada nak beli pada harga mahal ataupun beli pada harga murah. Kalau boleh trader nak beli pada harga mahal ke beli pada harga murah? Murah go. Mesti murah je go. Mesti murah. Jadi dekat bahagian bawah ni lah kita nak cari ratio untuk mencari buy. Okay, boleh nampak dengan jelas kan? Boleh. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak relate kan? Kita dah nampak risiko market macam mana, dekat mana kawasan murah. Jadi macam mana kita nak relate kan step yang kedua?
pengawalan risiko dalam equity. Okey, sebagai contoh kita pergi kepada smart money ni balik. Pergi bahagian money and order management. So kita masuk balik value ni untuk kita tahu macam mana kita nak kawal risiko equity ataupun kawal risiko capital. So katalah equity 100. So tarik margin level, katalah nak mengekalkan margin level sebanyak 1500%. So margin yang boleh kita guna lebih kurang dalam $6 saja. $6.47. Jadi seterusnya kita perlu tarik size lot. Okey, kita pergi pada satu-satu. Lot 0.01 pada leverage 200. Berapa jumlah order boleh kita buka? 129. 129. Adakah kita nak masuk dekat sini 129? Kalau katalah kita masuk kat sini 129, bermaksud kita beli pada harga mahal bukan harga murah. Jadi macam mana kita nak beli? Kita pastikan price berhampiri dengan 24% baru kita masuk. Sama ada sini ataupun sini. Baru kita masuk. So bila mana price sampai dekat kawasan sini, contohnya dekat area sini, berhampiran dengan kawasan low risk. So trader nampak kat sini 129 order. Jadi apa yang trader perlu buat adalah kawal risiko. Kawal risiko. Jadi kat sini berapa risiko nak ambil? Katalah risiko ratio lebih kurang 1. 1. Okey, dekat sini 1. Okey, sini. So bawah sini reward. Okey, reward 5. Reward ratio 3 ataupun 5. Okey. Jadi kalau katalah trader masuk sini 1 order, so bawah ni masuk berapa? 3 order ataupun 5 order dekat area bawah ni. Jadi kalau kata sini masuk 10, so sini masuk 30 ataupun 50. So trader boleh nampak ada 129. Jadi trader boleh nampak tak macam mana cara untuk buat pengagihan order? Faham. Nampak? Ada 129 order. Jadi takkan trader nak masuk lot besar terus ni? Yes. Takkan terus nak masuk order lot besar ni? Jadi kat sini trader boleh kawal order kat sini. Maksudnya trader boleh masuk sini 10, contohnya 10 order. And then reward kat sini ambil 30 ataupun 50. Okey. 30 ataupun 50. 50 order. Jadi bila mana price turun, katalah price naik, okey, sebagai contoh, price naik sekejap, dah profit and then price turun balik. Sebagai contoh, dan price turun balik ke sini. So trader masuk 30 ke 50. Jadi bila mana price naik balik semula sampai ke tengah ni, overall trader punya order akan profit. Okey, jelas tak? Boleh nampak? Jelas. Kita backup yang atas tu. Yang mana? Jelas. Okey. Dia maksudnya dia cover rugi yang atas tu kan bila harga Betul. jatuh. Betul. Jadi trader nampak risiko market macam mana. So kat sini trader dah boleh nampak potential boleh buka berapa jumlah order dan trader boleh agihkan jumlah order. So trader punya trading lebih sistematik. Maksudnya ada perancangan. So kalau katalah saya buka kepada cek kosong sebagai contoh NZD/USD. So macam mana trader nak buat perancangan? Boleh buat perancangan tak? Boleh nampak? Mungkin trader akan guna support resistance. So kat sini mungkin trader akan masuk buy. Okay. Kadang main aja tu. Dekat sini trader akan masuk buy. Betul tak? Betul. Cuba saya ambil dekat kawasan mati yang saya buat. Okay. Dekat mana kawasan ni? Kita ambil time frame yang besar sikit. Okay, mungkin kat sini trader akan masuk buy. Area sini. Ataupun yang terdekat kat sini. Okay, yang terdekat. Jadi kalau katalah trader dah overtrade kat sini, price turun lagi. So trader smart money akan ambil peluang lah. Selepas trader rugi. Okay, jelas tak? Jelas tu. Jadi macam mana nak tahu trader boleh rugi kat sini? So kena join webinar modul yang pertama tu lah. Peranan dealer dan juga bagaimana price bergerak dalam pasaran. So kalau kata trader lihat kat sini pun price masih turun. Okay, price masih turun. So bila mana price masih turun, so saya dapat detect. So kawasan ni dealer tengah buat kerja. Dekat kawasan ni. So dealer markup code iaitu USD. Dia tengah markup code. Jadi bila mana dealer tengah markup code, saya tak akan entry. Saya akan entry selepas dealer dah betul-betul markup code. Mana price turun sini baru saya masuk. So kalau kata price makin turun, so dealer masih markup code lagi. Dan bila mana dealer markup code, markup USD, so base automatic akan jadi lagi murah. Okay, jelas eh? Jelas tu. Okay, so macam mana cari potential take profit dekat sini? So untuk mencari entry, buy, kita guna dekat kawasan kosong level.
untuk mencari potential take profit, kita rujuk kepada 100%. So daripada nilai 1511 ni, apa yang trader perlu buat adalah kita ambil TP lebih kurang dalam 10 ke 20%. So kalau kata 10% lebih kurang dalam 151 point. Jadi kalau kata 20% lebih kurang dalam 300 point. Jadi maknanya trader dah boleh tahu dekat kawasan bawah ni, okey, ada potential untuk dapat 300 point. Mana kalau kata trader dapat entry bawah ni, so boleh TP lebih kurang balik patah sini balik 300 point. Okey, jelas tak? Itu cara untuk mencari take profit lah. Okey, jelas tak? Mencari take profit untuk buy. So ni tempat entry. Sini exit ataupun take profit bagi buy lah. Okey, lawan dia. Okey, jelas tak? Jelas bro. Jelas tak? So kalau kata trader jelas untuk contoh situasi buy ni, saya cuba cari situasi untuk sell. Okey, kita pergi pada USD block, ada sell lah. Okey, kalau katalah kita tengok kat sini, dekat belakang ni. Okey. So USD Canada better untuk kita cari sell berbanding dengan mata wang USD CHF dan juga USD Japan. So kita fokus pada USD Canada. So kalau kata kita lihat kat sini, USD Canada harga dia tengah tinggi. USD Canada harga dia tengah tinggi. So kita pergi pada USD Canada. Okay. So price tengah tinggi. Okay. Okay. So sekarang ni kita pergi pada cara nak buat analisis. Okay. So sekarang ni kita marking kat sini harga semasa. Dan kita klik calculate USD Canada. So untuk kita sell, kita nak sell 100%. Kenapa kita nak sell 100%? Sebab dekat sini dah 70%, sini dah tinggi. Okay. So maknanya kita nak cari 100%. Okay. Kita nak cari kawasan 100%. Jadi sekarang ni kita fokus pada 100% punya level. So ada lebih kurang dalam 790. Jadi 790 ni risiko dia datang daripada mana? So trader kena lihat balik kepada block dan juga pair. Okay. Antara block dan juga pair. So antara block dengan pair, yang mana masih jauh lagi untuk capai ke 100%? Pair. Juga pair. Jadi mana 790 ni kita rujuk pada USD Canada, dia punya pair. Jadi lebih kurang dalam 62. Okey, 62. So maknanya kat sini risiko ni tadi 62%. Dia punya value dia 62. Jadi 100% dia lebih kurang dalam mana? Lebih kurang dalam 790. So tarik ke atas. 790. So lebih kurang dekat area sini. Okey, 790. So sini area 100%. Okey. So sini area 100%. Okey. So kita cuba cari tengah dia. Okey. Cari tengah. So kita tarik Fibo untuk dapatkan tengah dia. Okey. So tengah dia lebih kurang sini. Okey. So berapa dia punya tengah dia? Macam mana nak cari? 100 tolak 62% bahagi dengan 2. Okey, saya buat pengiraan supaya trader boleh nampak. So 100 tolak 62% bahagi 2, kita dapat 19. So tambah dengan 62. So kat sini area 81. Jadi kalau katalah kita nak buy, nak sell, seboleh-bolehnya area mana? 80. 81. 80. Jadi maksudnya kat sini, nak entry sell seboleh-bolehnya dekat area atas ni. So risiko lebih kurang dalam 20%. Jadi kalau kata trader nak masuk juga dekat area sini tadi, kalau kata price naik, nak masuk juga, kena kawal MM. Sebab kalau kata kita compare sini, value USD berbanding dengan Canada 62%, masih tak cukup tinggi. Jadi kalau kata nak buy yang lebih kurang, kurang risiko, trader boleh mula buy dekat area sini. Okay. Dekat sini grup pertama. Trader boleh mula buy untuk Canada ataupun sell USD dekat sini. So kat sini boleh trader mula sell. So kat sini dia punya risiko, okey. Risiko 1 ratio dekat area sini. Dia better. So dekat atas ni reward 3 atau 5. 3 atau 5. So kalau kata sini masuk satu order,
dekat area sini masuk 1 order. So atas ni masuk 3 order atau 5 order. Jadi bila mana price turun, so overall akan profit. Okay. Kalau kata sini masuk 10 order, sini 30 ataupun 50 order. So overall akan profit balik. Okay, boleh nampak konsep sama juga macam buy, tapi ni lebih kepada sell. Okay. So macam mana nak cari potensi take profit bagi sell? So sell kita fokus pada sini untuk entry. Okay. Sell kita fokus entry dekat sini. So take profit sell kita fokus pada sini. So kita ambil 10% ke 20%. So kalau katalah kita lihat sini 20%, 10% dulu, lebih kurang dalam 146 point take profit. Jadi kalau kata 20% lebih kurang dalam 292 point. Jadi maknanya bila mana kita dapat entry ke atas, so boleh take profit lebih kurang 292. Maknanya entry dekat sini, exit dekat sini balik. Okey, jelas tak? Jelas Ibu. Jadi mana bila mana price naik kat sini, so kita cari sell, dan bila mana price turun 292 kita TP. So trader boleh nampak dekat mana the best price untuk kita sell, dekat mana kawasan take profit untuk kita ambil peluang. Okey? Jelas tak? Yang lain Jelas tak? Ibu. Okey, kalau kata trader jelas, saya tunjukkan contoh yang dah marking lah supaya trader boleh nampak. Okey, contoh ada yang dapat marking. Contoh lah kat sini. Ini kita marking hari tu buat webinar live trading. Okey. So saya harap trader boleh nampak dengan baik lah. Okey. Saya besarkan dulu supaya trader boleh nampak. Okey. Kita dah marking kat sini, tapi value masa ni 57%, tak sesuai. So ni 100%. So kalau kata trader nak entry pun, entry dekat atas, dekat area sini ataupun dekat atas lebih baik. So kat sini trader entry. Kalau kata price naik, kita ambil peluang, tapi dekat sini dealer tak markup dan price turun balik. Okay. Jelas tak? Ini contoh sebelum dan selepas. Okey, jelas. So kita tengok pair lain, contoh sini. Ni marking 60%, ni 30%. So market berhampiran dengan kawasan ni dia naik balik. Sampai dekat kawasan 30% dia naik balik. Kenapa dekat 30% dia naik balik? Sebab bawah ni kawasan under value. Maksudnya euro berbanding dengan USD, value euro berbanding dengan USD 30%. So that's why sini kawasan sini boleh buy. Kalau kata price turun lagi, so sini saya akan entry lagi banyak. Jadi macam grup community SM saya ada bagi signal untuk buy euro NZD. Perasan tak? Siapa dapat signal tadi? Siapa ada follow tadi dalam grup, dalam community SM tadi? Saya ada bagi Dapat signal. je ko. Dapat entry ya? Tapi Jadi tak entry. Jadi kalau trader dapat entry kat sini, so kita TP balik sampai sini lah. Seboleh-bolehnya entry TP sini ataupun kita TP balik dekat kawasan 70%. So 70% lebih kurang dekat area sini ya, 70%. So yang mana dah entry dari dalam grup community tadi, dah entry kat sini. So boleh hold position sampai atas. Okay? So nanti kalau kata price dah sampai atas ni, nanti saya akan bagi signal lagi. Okay? Boleh semua? Boleh juga, boleh. Okay. So saya tunjuk pair lain. Contoh macam ni, marking dekat area 60, price pergi dekat kawasan 30, so kita dah boleh cari buy. Okay? Ini contoh. Tapi seboleh-boleh kalau kata trader SM nak, kalau macam saya nak entry dalam keadaan 25%. Value dia betul-betul murah. Jadi kalau kata value tak betul-betul murah, saya tak nak entry. Okay? Itu contoh. Ni lagi contoh. Okay? Ni 57. Kita nak entry dekat atas. So kalau kata trader nak entry, kena kawal MM dengan baik. Jadi bila mana price sampai dekat area 80%, kita ambil peluang untuk sell lebih banyak. Kan? Dan bila mana price turun, kita profit. Tapi kalau kata kita sell dekat area sini, price tak naik, price turun, kita tetap profit juga. Jelas tak? Ini contoh dia. Lagi kita ambil lagi contoh. Ini lagi contoh. Okey. Price dah sampai 69%. Tapi pantai tadi 4 dolar. Sekarang akaun sudah ada. Maka price naik lagi, kita ambil peluang. So bila mana price turun, kita profit. Kalau kita entry sini, price tak naik, price turun, kita tetap profit. Jadi kalau kata trader faham macam mana nak cari harga murah dan mahir dalam pengurusan equity, so istilah untuk rugi itu sangat-sangat kurang lah. Sangat-sangat kurang. So kalau macam ni, price naik balik semula, so ni marking balik lah untuk cari sell. So kita compare balik USD Kanada. Jadi USD Kanada ada kita marking tadi kan. Okey, kat mana kawasan ni? Masih lagi bermain dekat area sini. So kita compare USD Kanada.
masih bermain dekat area sini. So maksudnya area sini kawasan the best price untuk kita sell. Bukan dekat area sini. Bukan dekat area sini. Bukan dekat area sini. Sebab apa? Sini 84. Okay. Kita pergi dekat yang baru. Kita marking. 80 dekat atas. Dekat area sini. Maknanya USD Kanada kalau kata trader nak ambil peluang, ambil dekat atas ni. Okay. Boleh nampak? Okay, ini contoh dia lagi. So kita pergi kepada contoh. Nampak? Price. 44% kalau kata trader nak masuk buy, trader masuk buy, price turun kita ambil peluang. Tapi kalau kata price tak turun, price naik, trader profit. So price pergi balik ke kawasan 22%, 22%. So trader boleh buy. Tapi kalau kata price turun balik sini 20%, jangan terus nanti, tengok balik keadaan. Okey? Keadaan semasa sama ada apa ni under value ataupun dalam keadaan sideways. Yang kita risau bila mana price sampai dekat sini 22% dan price turun. Okey, sebagai contoh kalau kata price turun dekat area sini, okey. Tapi risiko semasa value Kanada berbanding yen, value dia 50%. Jadi kalau kata value semasa 50% dan trader buy, jangan tanya kenapa lah, Iya. kalau market against. Okey? Boleh nampak? So, kita pergi lagi contoh. Ni pun sama. Kalau kata trader persen, so kita masuk sell, price pergi ke 80%, so trader boleh sell balik. Jadi SM bantu trader untuk buat perancangan dekat mana kawasan the best price untuk kita mencari sell dan juga buy. Okey, jelas tak setakat ni? Jelas cikgu. Jelas. Cikgu, Ada cikgu. soalan tak setakat ni? Cikgu. Ya. Kalau macam nak mark yang percentage ni kan, kena nak ikut RFL punya blok ke atau ratio punya blok? Dia tengok situasi. Contoh macam tadi saya tunjuk situasi ni, contoh antara blok dan juga apa ni Kanada, contoh macam tadi antara blok dan juga Kanada. Okey, antara blok dan juga Kanada. So, kita marking yang 100% ni adalah merujuk pada ni sebenarnya. Kenapa kita rujuk pada pair? Sebab Ini yang pair paling jauh lah. risiko paling jauh. Yang mana yang masih jauh lagi risiko dia untuk capai 100%? Pair. Pair. Jadi nilai 790 ni automatik dia akan rujuk pada ni. Oh, okey. Kalau pair dah sampai Mhm. RFL bawah lagi, jauh lagi, kita ambil RFL lah. Ya, betul. Automatik SM akan rujuk pada RFL. So trader tak perlu risau tu. Cuma trader nak kena faham. Kena faham antara dua tu je lah beza. Ya, betul, betul. Okay. Okey, jelas ah? Jelas. Okey, trader lain ada soalan tak setakat ni? Soalan sama. Soalan apa? Okey, soalan tu apa ni take profit. Okey, contoh sekarang ni kita nampak USD block dah boleh sell, betul? Sebab dia dah lebih daripada 7 ratio dan juga 70%. Cuma apa ni USD Kanada ni masih belum tinggi. Jadi kita dah nampak peluang untuk sell. Jadi kita boleh klik terus kat sini. Klik kepada USD Kanada and then klik calculate. Okey, klik calculate. Jadi kat sini untuk mencari entry sell kita guna 100% untuk entry sell. So mana 786 ni maksudnya price boleh naik lagi sebanyak 786 point lagi untuk dicapai ke 100%. Okey, boleh dapat? Faham. Mana ada lagi Faham juga, faham. 789 point lagi untuk dia naik. Itu untuk mencari entry. Ya ni. Jadi untuk mencari take profit, potensi take profit, kita rujuk pada kosong. Nilai dia ni. Jadi daripada nilai ni, apa yang trader perlu buat, kita ambil daripada 10% ke 20%. Jadi kalau katalah 10%, 10% lebih kurang dalam berapa? 140. 10% lebih kurang dalam 149 point. Okey. Jadi kalau 20% lebih kurang dalam 290. 280. 258. 94. 94. Okey, point. Okey, itu mencari take profit untuk sell. Boleh nampak? Entry kat sini untuk TP dia lawan dia. Tapi kalau kata kita buy dekat sini, TP dia atas ni. Ambil 10% ke 20%. Okey, jelas tak? Jelas cikgu. Tapi untuk trader baru kalau tak faham tak apa, nanti kita akan buat ulang supaya trader boleh nampak dengan mudah lah. Jadi trader boleh belajar dekat sini tempat-tempat entry SM yang nak cari. Okey? Tempat-tempat entry SM nak cari. So kalau ikutkan sini dah boleh sell lah nanti.
risiko mungkin atas lagi kan sikit. Okay. So ada soalan lain tak? Ready? Ada yang tanya lagi tak? Tak ada. Okay, yang lain boleh dapat. Dari segi untuk mencari signal untuk buy, mencari signal untuk sell, juga mencari entry untuk sell dan juga take profit untuk sell, dan mencari entry untuk buy dan juga TP untuk buy. Setakat ni boleh nampak dengan jelas. Boleh tu. Jadi kalau kata trader masih baru lagi, kalau boleh kena ulang 2-3 kali baru boleh guna smart money. Sebab apa ni, saya nak pastikan trader faham dulu baru boleh guna. Dekat mana kawasan-kawasan boleh ambil peluang untuk buy dan juga sell. Sebab saya tak nak trader guna smart money tanpa ada join webinar, dan bila dah guna so trader ada persoalan macam-macam. Tak faham. Tak faham. Jadi that's why kalau ada tengah ada soalan ke, waktu-waktu webinar macam ni ada soalan tak faham ke, tanya je. Tak ada masalah. Saya tak nak apa ni trader bila dah masuk komuniti masih tak boleh buat jadi agak yalah buang masa saya lah macam tu, lebih kurang macam tu. Cikgu ada soalan tu. Ada soalan macam mana? Ada soalan. Okey, dari Badrul. Okey, dalam SM kalau kata trader mahir SL kurang. Tapi kalau kata trader nak SL juga, jadikan kawasan kosong ni bawah ni letak SL. Ataupun 100% letak SL. Tapi kalau kata trader yang mahir biasanya trader tak letak SL lah. Melainkan macam saya, kalau kata saya buka lot besar, saya dah nampak kawasan dah masuk 30%, kawasan murah. So saya tahu lah risiko yang saya nak tanggung sampai sini je. Kat sini saya akan buka lot besar, SL kat bawah. Itu cara SL. Jadi yang mana-mana lot besar tu saya akan letak SL level by level lah. Okay. Boleh dapat Tuan Badrul Amin? Boleh. Jadi SL tu bergantung pada, macam saya, SL saya bergantung pada jumlah lot. Kalau kata lot terlalu besar, saya akan letak kat sini. SL. Cikgu nak tanya. Aha. SL tu mana dekat dengan kerjasama FIBO tu kan cikgu? Ataupun take profit dekat FIBO? Okey, jadi kalau katalah sini apa ni, saya entry kat sini. So bawah ni ada lagi murah, betul tak? Betul. Jadi kalau katalah saya dah buka lot besar ni, saya SL kat sini. Tapi kalau katalah dekat area sini banyak lot medium ataupun yang saya boleh tanggung risiko, saya tak letak SL. Jadi saya akan cuba daripada entry sini buy, saya akan cuba TP balik dekat area atas ni balik ataupun dekat sini. Okey. Okey. Tapi kalau katalah trader tak mahir, cuba tengok potensi TP. Contoh kalau kata kat sini USD Kanada untuk sell, potensi take profit lebih kurang dalam 284. 294. Lebih kurang dalam 294. Jadi jangan ambil lebih lah kan. Contohnya macam ni, USD Kanada. Okey, kita pergi pada USD Kanada. So TP sini kita ambil lebih kurang dalam 294. Lebih kurang sini. So kalau kata trader nak masuk sini sangat-sangat berisiko lah. Kalau nak kurangkan risiko, entry dekat area atas, bila mana price again, so ambil entry lagi kat sini. Dan price turun 294 berdasarkan potensi take profit 294. So close overall dia akan biru balik. Okay, jelas lah. So macam ni lah cara kaedah untuk trader SM mencari entry pucuk yang akal lah. Okay, jelas semua? Jelas tu. Jadi kalau katalah trader ada soalan tapi segan nak bertanya ke apa, boleh text kat saya lah. So saya akan cuba bantu lah. Boleh semua? Dan kalau kata trader tak ada soalan, kalau boleh cuba join webinar akan datang setiap hari Khamis. So kalau kata trader banyak letak list, so saya akan buat webinar seminggu 2 kali. Kalau kata list kurang maksudnya lebih kurang 30 je, so saya akan buat hari Khamis lah. Tapi kalau kata ada 100 orang, saya akan buat 2 kali. Okey semua. Yang mana tak ada, yang mana yang segan nak bertanya, kalau boleh tanya private lah, private. Seminggu sekali pun okey tu. Seminggu sekali. Okey semua, kalau tak ada soalan, saya minta harap kalau boleh cuba bantu pihak Smart Money untuk tahu tahap kefahaman trader dalam grup penerangan. Jadi kalau katalah tahap kefahaman masih lagi 60%, so saya akan cuba dekatkan dengan trader untuk faham apa masalah trader. Jadi kalau kata saya sendiri boleh faham masalah trader, so saya boleh tahu kat mana point untuk bagi trader lebih mudah nampak lagi. Okay. So saya harap kalau boleh trader cuba bantu SM untuk buat lah. So kalau kata kita lihat kat sini sebelum kita akhir, so ada trader masuk sell kat sini. So bila mana trader masuk sell,
price naik. So standby ke atas. Okey semua? Ni hint untuk malam ni. Oh, thank you. Okay. Okey. Jadi apa ni, sebelum akhiri webinar malam ni, yang mana kurang daripada saya, tim dan juga Sahabat Mani, saya wakil kepada semua mohon ampun dan maaf daripada hujung rambut hingga hujung kaki. Okey semua, kita jumpa webinar untuk akan datang pada minggu depan hari Khamis. Untuk modul yang pertama berkaitan dengan peranan dealer dan juga mekanisme price, macam mana price naik dan turun. Okey semua. So, Assalamualaikum dan selamat malam. Cikgu. Malam. Terima kasih, Cikgu. Okey. Terima kasih, Cikgu. Sama.